nak bercakap tentang kekangan tetapi iltizam itu tetap diadakan dan juga digerakkan unit mobilisasi dari segi pemberian vaksin di kawasan pedalaman di talian. Dalam talian pagi ini kita ingin ucapkan selamat pagi kepada Brigadier General Syamsur Haji Jaafar, Panglima 9 Brigade yang terlibat secara terus dalam Combat Medic Vaccination Team CMVT ATM di kawasan pedalaman Sarawak. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Zaleha dan Munawar di Angkasa Puri, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada penerbit serta seluruh kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia ATM kerana telah memberi peluang kepada saya bagi membicarakan satu lagi inisiatif yang melibatkan pihak Angkatan Tentera Malaysia, AMNIA dan Tentera Darat khasnya bagi membantu pihak kerajaan menangani penularan wabak COVID-19, iaitu inisiatif Combat Medic Vaccination Team ataupun CMVT yang telah diaturgerakkan ke beberapa kawasan pendalaman di wilayah Sarawak baru-baru ini. Terima kasih. Baik Tuan, mungkin boleh memberikan perincian bilakah program vaksinasi yang dilakukan oleh CMVT ini bermula dan berapa banyak kawasan yang telah diliputi oleh CMVT ini? Baiklah Munawar, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya terlebih dahulu untuk menerangkan bagaimanakah tercetusnya idea CMVT ini dan apakah konsep CMVT itu sendiri sebelum saya menjawab soalan yang diberikan itu. Sebenarnya idea untuk melibatkan pihak ATM di dalam proses pemberian vaksinasi secara outreach ini tercetus daripada satu pertemuan yang melibatkan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Ketua Menteri Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Abang Zuari Open bersama-sama turut terlibat dalam pertemuan tersebut adalah Parlimen Tentera Darat sendiri, iaitu Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus bin Mohamed Zain. Pertemuan tersebut telah diadakan di Kuching pada pertengahan bulan Jun 2021. Dan sebaik saja pertemuan tersebut, Parlimen Tentera Darat telah mengarahkan trup Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat bagi menyediakan perkhidmatan vaksinasi secara outreach, yang mana ianya mensasarkan suntikan vaksinasi diberikan kepada penduduk-penduduk di beberapa kawasan pendalaman di wilayah Sarawak. Bagi memastikan program tersebut mencapai hasrat pihak pemerintah tertinggi, beberapa konsep telah dirumuskan di sini, iaitu Pasukan Division Pertama Infanteri Malaysia dikendaki menyediakan 4 tim vaksinasi CMVT melalui aturgerak 4 pegawai perubatan dan 16 anggota paramedik daripada 1 Batalion 4 di Kuching yang bertindak sebagai vaksinator. Dan dalam masa yang sama, pasukan 9 Brigade yang berada di Sibu telah diarahkan untuk mengkoordinasi penugasan tim ini selain menyediakan elemen-elemen sokongan bagi kelancaran inisiatif tersebut. Aturgerak tim CMVT ini ke kawasan pendalaman akan melibatkan pengangkutan udara, pengangkutan darat dan juga air, di mana proses vaksinasi dilaksanakan sama ada secara statik ataupun mobile dari rumah ke rumah dengan konsep suntik dahulu dan daftar kemudian. Justru bertindak di atas konsep tersebut, maka pada 21 Jun 2021, tim CMVT telah mula memasuki kawasan Buduk Nur di Bakalalan. Sehingga ke saat ini, tim CMVT ini telah diaturgerakkan ke 11 lokasi yang melibatkan 9 kawasan pedalaman, iaitu 3 di bahagian Limbang meliputi kawasan Buduk Nur, Long Sukang dan juga Long Semado, 4 di bahagian Kapit iaitu Long Busang, Sang Anau, Long Unai dan Long Singut, dan 2 di bahagian Sibu iaitu Nangga Nungun dan juga Nangga Jagau. Tim ini juga telah diaturgerakkan ke Epic Center, iaitu kawasan bermulanya pandemik COVID-19 di Sibu, iaitu di Pasar Siong Sibu. Dan dalam masa yang sama, tim CMVT ini juga telah dilibatkan di dalam memberikan suntikan vaksinasi di PPB Mobile Lakis Sibu. Ini adalah usaha-usaha pihak ATM dan Tentera Darat Malaysia dalam memberikan komitmen yang tertinggi bagi membantu pihak kerajaan dalam memutuskan rangkaian penularan COVID-19 ini. Dan dari segi mekanisme dan aspek logistik ni, apakah mereka mendapat vaksin yang berjenis 2 dos ataupun 1 dos, dan bagaimana dari segi cabaran yang dihadapi dan bagaimana ia diatasi oleh tim Tuan sendiri? Terima kasih Zaleha. Dari segi jenis vaksin yang diterima di semua kawasan pendalaman ini adalah dari jenis 2 dos, iaitu Sinovac. Dan saya tidak nafikan bahawa di peringkat pelaksanaan CMVT ini sendiri terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi baik oleh tim CMVT ini ataupun elemen-elemen sokongan yang terlibat.
antara cabaran yang kita hadapi adalah lokasi kawasan pendalaman yang amat jauh terpencil yang hanya boleh dihubungi dengan menggunakan sama ada pengangkutan udara ataupun kombinasi pengangkutan darat dan air. Ianya menjadi satu cabaran bagi memastikan dari aspek keselamatan pergerakan tim itu sendiri daripada tempat sehinggalah sampai ke tempat yang hendak dituju. Selain ianya memberi kesan kepada vaksin yang dibawa. Cabaran kedua yang tidak kurang pentingnya yang kami lihat di sini adalah dari aspek sistem komunikasi yang amat terhad di kawasan pendalaman itu, di mana ianya menjadi satu dilema baik kepada tim pemantau di markas formasi ini untuk memantau program pemberian vaksin di kawasan pendalaman, ataupun juga kepada tim-tim yang diatur gerakkan ke kawasan pendalaman untuk memaklumkan perkembangan proses vaksinasi tersebut. Cabaran ketiga yang saya dapat lihat di sini adalah dari segi aspek komunikasi dengan penduduk tempatan. Di sini saya lihat penggunaan bahasa tempatan atau dialek tempatan telah sedikit sebanyak memberi cabaran kepada anggota-anggota yang terlibat dalam proses vaksinasi tersebut. Dan cabaran yang terakhir yang dapat saya rumuskan di sini adalah suasana beroperasi di dalam uncertainty environment, di mana petugas-petugas baik tim CMVT, baik elemen sokongan yang lainnya terpaksa berurusan dengan begitu banyak penduduk yang sedikit sebanyak mendedahkan petugas-petugas kepada bahaya jangkitan wabak COVID-19 itu sendiri. Namun demikian, alhamdulillah dalam melaksanakan tugas-tugas itu setiap cabaran telah berjaya diatasi berdasarkan perancangan yang teliti dan rapi. Bukan saja yang melibatkan pihak ATM tapi malah turut dibantu oleh lain-lain agensi kerajaan Sarawak. Dan sudah pasti semua cabaran seperti yang Tuan nyatakan tadi dapat diatasi dengan perancangan yang baik yang dilaksanakan dan juga kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan di negeri Sarawak. Baik Tuan, mungkin boleh juga kongsikan kepada penonton setakat dari 21 Jun 2021 sehingga kini berapa jumlah vaksin yang telah diberikan Tuan? Okey, terima kasih Cik Menawar. Selama 6 minggu inisiatif ini dilaksanakan, iaitu bermula 21 Jun sehinggalah sekarang, jumlah kumulatif dos suntikan yang telah berjaya diberikan adalah sebanyak 11,067 dos, di mana dari jumlah tersebut 3,837 dos adalah dos pertama, manakala 7,230 adalah dos kedua. Secara keseluruhannya, seramai 7,584 orang penduduk selaku penerima vaksin telah mendapat manfaat dari inisiatif CMVT ini. Dan kalau dilihat dari laman web rasmi JKJAV, Sarawak mencatatkan jumlah pendaftaran yang sangat tinggi, Tuan ya. Tapi dari segi persepsi awal, pihak Tuan ATM turun ke lapangan untuk memberikan vaksin ini, apakah ada sebarang pertanyaan spesifik ataupun dari segi penerimaan secara amnya bagaimana yang dapat dilihat di kalangan warga masyarakat yang dilawati oleh pihak ATM sendiri? Baik Zahira, sebenarnya izinkan saya menjawab soalan ini daripada dua sudut ataupun dua perspektif, yang mana yang pertama adalah penerimaan penduduk-penduduk di kawasan pendalaman itu sendiri bagi menerima vaksin, dan yang kedua penerimaan penduduk-penduduk pendalaman tentang inisiatif terhadap inisiatif CMVT ini ya. Dari segi penerimaan penduduk tempatan terhadap inisiatif bagi menerima suntikan vaksin ini, saya dapati bahawa penduduk tempatan amat menyokong dan bersedia untuk menerima vaksin ini bagi membolehkan mereka ini menjadi sebahagian daripada herd immunity ataupun immunity kelompok di kawasan mereka sendiri. Ini telah diyakinkan oleh tim-tim tinjauan yang telah kami hantar terlebih dahulu sebelum tim CMVT masuk ke kawasan pendalaman bagi mengenal pasti jumlah penduduk yang layak divaksin dan mendapatkan maklum balas daripada penduduk mengenai penerimaan mereka terhadap vaksin. Dari segi penerimaan penduduk terhadap inisiatif CMVT ini, saya dapati bahawa rata-rata penduduk kawasan pendalaman yang kami masuk, mereka merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Angkatan Tentera Malaysia dan Tentera Darat Malaysia khasnya kerana mereka turut dilibatkan dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Rata-rata mereka amat terharu dengan pengorbanan yang ditunjukkan oleh setiap anggota petugas CMVT yang sanggup menempuh setiap cabaran dan dugaan baik dari segi pengangkutan untuk sampai ke lokasi itu. Dan mereka juga menzahirkan rasa berpuas hati
terhadap semua petugas CMVT yang kerana telah menunjukkan tahap profesionalisme yang begitu tinggi, selain meletakkan kepentingan dari aspek kesihatan pada rakyat sebagai keutamaan. Alhamdulillah, hal ini adalah bertepatan sekali dengan tema Hari Tentera Darat baru-baru ini, iaitu Sinergi Tentera Darat dan Rakyat Tunjang Kedaulatan Negara. Baik Tuan, saya ingin mengaitkan semula dengan cabaran yang dilalui oleh pihak CMVT untuk melakukan vaksinasi di kawasan pedalaman khususnya, iaitu antara cabaran yang perlu dilalui ialah dari segi kekangan ataupun cabaran komunikasi di antara pihak ATM dan juga pihak penduduk di tempatan. Jadi bagaimana Tuan melihat peranan pemimpin tempatan, khususnya pemimpin-pemimpin di rumah panjang, tuai rumah, sangat penting dalam memastikan komunikasi di antara pihak ATM dan juga masyarakat keseluruhannya berjalan dengan lancar, Tuan? Baiklah, Cik Nawar. Terima kasih. Sesungguhnya saya tidak nafikan bahawa terdapat masalah daripada aspek komunikasi dan dalam memastikan bahawa apa yang hendak kami sampai ini tercapai kepada penduduk tempatan, memang pihak 9 Brigade sebenarnya mengantisipasi cabaran dari segi komunikasi itu. Selain daripada mengatur gerakan anggota pegawai dan anggota yang mempunyai kemahiran di dalam berbahasa tempatan dan juga memahami adat resam budaya, tim CMVT juga turut berhubung dengan ketua-ketua masyarakat setempat yang terdiri daripada tuai rumah, ketua kampung dan juga penghulu, di mana rata-ratanya tuai rumah, penghulu dan juga ketua kampung ini boleh berbahasa Melayu dengan baik dan juga boleh berbahasa Inggeris. Justru itu kami telah menggunakan mereka sebagai orang yang menjadi tali penghubung antara kami dengan penduduk tempatan bagi menyampaikan maklumat-maklumat mengenai kebaikan program vaksinasi ini. Tuan, kalau dilihat evolusi dinamiknya tugas ATM ini, kalau di awal ditelusuri 18 bulan lalu, dari mula-mulanya dari segi persempadanan, keselamatan dan juga sokongan untuk PDRM. Jadi sekarang dimobilisasikan juga untuk pemvaksinan. Bagaimana tim ataupun kesejahteraan mereka ini supaya tidak burn out dan sentiasa bermotivasi untuk bertugas dalam apa juga keadaan sekalipun? Baiklah, Puan Zalia. Sebenarnya ini adalah satu komitmen dan iltizam setiap warga anggota tentera untuk turut serta di dalam apa sahaja proses pembangunan, baik pun proses pemberian vaksin ini. Di sini dalam memastikan setiap anggota mampu melaksanakan tugas dengan baik, beberapa siri ceramah, beberapa siri motivasi telah diberikan kepada anggota yang mengatakan bahawa mereka ini adalah satu elemen yang penting untuk membantu dalam proses pemberian vaksin. Dan selain daripada itu, aspek-aspek kebajikan mereka juga kami turut jaga. Setiap anggota yang diatur gerakan, sebaik saja diatur gerakan mereka balik, kita bagi mereka berehat, kita bagi mereka imunisasi kembali agar mereka ini mampu untuk menghadapi tugas-tugas di kawasan pedalaman. Kami juga turut, sebagaimana saya maklum sedia awal, bahawa tim tinjauan telah dihantar terlebih dahulu. Jadi sebaik saja tim tinjauan ini balik, mereka telah memaklumkan kepada semua anggota yang akan terlibat dalam CMVT ini mengenai cabaran yang akan dihadapi di kawasan pedalaman. Justru itu anggota-anggota yang diatur gerakan kawasan pedalaman ini telah cukup bersedia, baik daripada segi mental dan juga fizikal, untuk memberi sokongan dan bantuan terhadap program imunisasi COVID-19 kemasaan ini. Dan juga kita lihat pemerkasaan untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh pihak ATM, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman. Program outreach yang telah dilaksanakan telah memperlihatkan satu perkembangan yang sangat membanggakan, khususnya untuk negeri Sarawak. Jadi apa pula perancangan untuk jangka masa panjang selepas ini, Tuan, dalam kita menilai dan memastikan imuniti kelompok dapat dicapai, khususnya di negeri Sarawak dan juga di kawasan pedalaman, Tuan? Baiklah, Cik Nawar. Terima kasih. Sesungguhnya, walaupun program CMVT ini telah pada pandangan saya telah mencapai ke peringkat penghujungnya, di mana kami telah memasuki hampir semua kawasan-kawasan pedalaman, namun demikian pihak Angkatan Tentera Malaysia dan Tentera Darat khasnya masih beriltizam bahawa sekiranya terdapat sebarang bantuan yang diperlukan oleh pihak Kerajaan Negeri Sarawak, kami akan terus sedia membantu, di mana ianya perlulah mendapat kelulusan daripada pemerintah tertinggi.
tentera dan ATM terlebih dahulu. Namun demikian, Encik Munawar, di sini saya juga ingin memberikan kredit dan penghargaan kepada agensi-agensi kerajaan di Sarawak kerana mereka ini telah memberikan satu komitmen dan kerjasama yang tinggi bagi memastikan program imunisasi COVID-19 semasa ini dapat dilaksanakan. Antara mereka-mereka yang terlibat yang tidak mahu saya pinggirkan adalah pejabat Residen Sibu, pejabat Residen Limbang, pejabat Residen Kapit, pejabat daerah Kenawit dan juga pejabat daerah Bukit Bambung. Selain daripada itu, pihak Tentera Udara Raja Malaysia dan juga pihak Hornbill Skyways dan juga pihak bomba dan penyelamat yang telah menjadikan pengangkutan udara untuk memastikan vaksin telah berjaya dibawa ke kawasan pendalaman. Selain itu, pihak KKM juga yang telah memberikan komitmen dan kerjasama yang begitu baik kepada pihak ATM dalam menyediakan vaksin selain daripada menyediakan staf-staf untuk memberi penerangan kepada penduduk tempatan. Kolaborasi strategik ini, saya yakin dengan kolaborasi strategik yang begitu baik ini merupakan satu semangat dan juga pencetus kekuatan kepada semua agensi yang berada di Sarawak bagi membantu kerajaan Malaysia menangani penularan wabak COVID-19 ini, Cik Nawar. Dan dari segi sedikit masa ruang berbaki ni, Tuan, kalau boleh kita minta juga pandangan Tuan, berpuas hatikah dengan rangka kerja yang telah pun dimulai 6 minggu lalu dan bagaimana komitmen ditunjukkan oleh setiap anggota pegawai yang terlibat dalam Brigade 9 ini? 9 Brigade. Baiklah, Zalia, terima kasih. Semuanya selaku pemerintah kepada program ini, saya amat berpuas hati kepada semua peringkat pegawai dan anggota yang telah menunjukkan komitmen kerjasama yang tinggi serta pengorbanan di mana mereka ini mampu rela untuk diatur gerakan ke kawasan-kawasan pendalaman. Ada di antara kawasan pendalaman itu yang tidak mungkin bekalan api dan air, di mana kita terpaksa survive sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga anggota pegawai daripada 1 division, daripada 9 Brigade dan tidak lupa juga kepada pegawai-pegawai perubatan dan juga anggota paramedik daripada 1 Batalion Ubat yang telah menunjukkan satu iltizam yang begitu tinggi bagi memastikan program yang telah diamanahkan oleh kerajaan wilayah Sarawak ini dapat tercapai. Selain itu, saya juga tidak mahu meninggalkan penduduk tempatan, terutama di kawasan pendalaman, yang telah menunjukkan kerjasama dan kefahaman yang tinggi bagi memastikan kelancaran program CMVT ini dapat dilaksanakan dengan baiknya. Apapun kita ingin ucapkan tahniah setinggi-tinggi penghargaan kepada Combat Medic Vaccination Team CMVT ATM kerana turut serta dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan khususnya melalui program outreach yang dilaksanakan dan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan pedalaman untuk mereka mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Brigadier General Syamsul Haji Jaafar, Panglima 9 Brigade atas perkongsian hari ini berkenaan program vaksinasi di kawasan pedalaman. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Munawar. Terima kasih, Zara, di Angkatan Sempurna dan terima kasih kepada semua rakan media. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Dan ini merupakan satu lagi perjuangan bagaimana dinamika tugas mereka itu yang begitu luas sebenarnya dan pengorbanan yang mereka lakukan oleh para frontliner kita. Itu tadi sebab kita bicarakan bersama Brigadier General Syamsul Haji Jaafar yang merupakan Panglima kepada 9 Brigade.